lebih, itu jelas haram. Tapi kalau basuh muka kali keempat, kelima dalam air koloh, air tu akan kembali balik ke koloh. Kalau kira-kira macam seperti tak luak pun air koloh, kalau basuh muka kali keempat, kelima, keenam contohnya, sekalipun air koloh, melebihi 3 kali air wakaf, air koloh masjid, tetap hukumnya haram. Sebab yang keempat, yang kelima, walaupun seperti air kembali kepada koloh yang sama tak luak, tapi tetap lekat juga di muka kita, air koloh kali keempat, kali kelima. Jadi mana air koloh sekalipun melebihi 3 kali, pandangan muktamad hukumnya adalah haram. Faham tak situ? Pandangan muktamad hukumnya tetap haram. Kemudian ni Live FB Manis FM ni seperti ada gendala sedikit ni. Seperti ada gendala sedikit. Itulah cubaan kalau yang mengikuti Live FB tu. Kadang-kadang ada sedikit gangguan, maknanya terputus. Usahakan masuk balik lah. Ni dalam Manis FM Hot Live FB tu ada gendala. Jadi maknanya walaupun melebihi 3 kali air wakaf, air koloh sekalipun, seperti tak luak basuh kali keempat, kelima, tetap hukumnya adalah haram. Kemudian berkaitan dengan melebihi 3 kali ni, kalau air sendiri makruh, kalau air wakaf haram. Kalau dia niat sebagai wuduk. Kalau dia niat sebagai wuduk. Faham tak tu? Dia basuh muka di keempat, kelima. Saya fokus pada basuh muka. Tapi macam sebut tadilah, sunat meniga ni bermula daripada basuh pergelangan tangan sampai ke basuh kaki, sampai ke buku lali. Sunat meniga. Makruh kurang daripada 3 kali, dan makruh lebih dari 3 kali. Kalau air wakaf, haram lebih dari 3 kali. Tapi saya fokus kepada basuh muka. Jadi basuh muka kali keempat hukumnya makruh jikalau dikosakkan sebagai wuduk. Jikalau dikosakkan sebagai wuduk. Faham tak ni? Kalau kosak sebagai wuduk, kalau dia basuh muka 3 kali, sesat dah wuduk dianya. Tapi kenapa dia masih lagi basuh muka kali keempat, kelima dalam koloh masjid tu? Dia bukan basuh muka yang kali keempat, kelima. Dia basuh muka 3 kali tadi, sesat dah wuduk, tapi muka dia rasa macam panah je. Muka dia rasa macam panah. Jadi dia pun basuh lagi muka kali keempat, kelima lah. Seperti kali keempat, kelima. Tapi itu bukan basuh muka wuduk kali keempat. Bukan basuh muka wuduk kali kelima. Bukan. Sebab apa? Dia bukan niat sebagai wuduk. Wuduk dia basuh 3 kali tu, dia sesat dah. Beres dah basuh muka 3 kali. Tapi kenapa dia masih lagi mengulangi basuh muka kali keempat, kelima? Dah bukan wuduk, bukan yang keempat tu. Bukan yang kelima. Lepas tu, basuh muka nak hilang panah. Maka tu tak makruh. Sebab itu bukan wuduk. Sedang tengok faham tak ni? Sekarang dia basuh muka 3 kali. Selesai dah basuh muka 3 kali. Tapi masih lagi dia basuh muka yang koloh kali keempat, kelima. Itu bukan kali keempat. Itu bukan kali kelima. Sebab apa? Dia bukan niat sebagai wuduk. Dia basuh lagi muka selepas selesai 3 kali tu. Niat dia, contoh ni, niat dia nak menghilangkan rasa panah di muka. Maka itu bukan basuh muka lagi 3, bukan basuh muka lagi keempat. Dia nak menghilangkan rasa panah di muka. Maka tu tak makruh. Faham tak ni? Sebab itu bukan dinamakan melebihi
3 kali ketika berwuduk, bukan. Sebab dia bukan kosak sebagai basuhan wuduk. Dia hanya kosak untuk menghilangkan panah di muka. Tapi air masjid ni, kalau basuh muka kali keempat dengan kosak wuduk, air wakaf masjid jatuh hukum haram. Tapi kalau dia basuh muka air koloh dengan niat untuk menghilangkan panah di muka, air koloh ataupun air pahit. Kalau dia basuh muka menggunakan air pahit kali yang keempat, niat sebagai wuduk lagi, hukumnya haram. Tetapi kalau dia masih lagi letak muka bawah air pahit, 3 kali beres dah, tapi dia duduk muka bawah pahit lagi, duduk gosok muka dengan kosaknya untuk hilang panah, bukan wuduk. Kenapa tidak diharamkan walaupun air wakaf? Kalau yang keempat kosak wuduk, jadi hukumnya haram. Sebab kali keempat sebagai wuduk, hukumnya makruh. Sebab itulah menggunakan air wakaf jatuh hukum haram. Adapun kita menggunakan air wakaf masjid untuk menghilangkan rasa panah di muka, tu tidak dilarang tu. Air wakaf masjid ni bukan untuk menghilangkan panah di muka, untuk mandi, menghilangkan panah satu tubuh pun air wakaf masjid dibenarkan. Sebab tu masjid-masjid selain daripada disediakan tempat qada hajah, ada juga disediakan tempat mandi. Maknanya air masjid membenarkan untuk kita mandi. Mandi satu badan pun dibenarkan. Kalau setakat basuh muka nak menghilangkan panah di muka, tak apalah, masjid membenarkan. Adapun yang keempat, basuh muka sebagai wuduk, tu syarak kata makruh. Syarak kata makruh. Sebab itulah menggunakan air wakaf jatuh hukum haram. Sebab syarak suruh tinggal benda makruh ni. Adapun basuh panah di muka, bukan basuh panah di muka. Mandi satu tubuh untuk menghilangkan panah pun air wakaf masjid membenarkan. Saya pernah ditanya, ni bab lain sikit ni, sedang pendengar. Jadi minggu ni sunat meniga ni, minggu yang ketiga ni selesai ke tak tahulah, sedang pendengar. Jadi insyaAllah lah saya akan panjanglah bicara, panjang bicara. Jadi bicara pendek-pendek ni kita belajar dah zaman budak-budak. Kita belajar dah zaman budak-budak. Ketika berwuduk sunat 3 kali. Berhenti setakat tu, pindah. Tu kita belajar dah masa budak-budak. Sekarang ni kita belajar kira orang dewasa ni. Mana insyaAllah saya akan perincikan. Saya pernah ditanya, dia kata ada orang ni dia menggunakan air masjid di pahit tepi masjid untuk istinja anak dia. Untuk istinja anak dia. Jadi makna anak dia tu qada hajah dalam pamper. Jadi dibuang pamper di masjid, pamper tu dibuang dalam tong sampah. Kemudian dia pun istinja lah anak dia di air pahit tepi masjid tu. Boleh ke dia kata basuh berak anak pakai masjid? Pelik kata persoalan tu. Pada ni, boleh ke basuh berak anak menggunakan masjid? Tu dalam tandah tu. Basuh apa dalam tandah? Bukan istinja dalam tandah. Bukan air masjid tu dalam tandah yang digunakan untuk istinja. Boleh kan? Boleh lah. Dia basuh berak anak dia, apa bezanya? Ada ni. Hak tak bolehnya guna air masjid nak basuh mutu. Tak boleh. Guna air masjid nak basuh kereta, tak boleh lah tu. Tu jangan. Ada ni. Guna air masjid untuk istinja budak tadi ni di air pahit di tepi masjid, sama hukum dengan guna air masjid ketika istinja dalam tandah. Sama je, masjid membenarkan. Jadi kalau kita balik semula, kita berwuduk 3 kali menggunakan air kolos sama, menggunakan air pahit sama. Selesai 3 kali, kita masih lagi basuh muka kali keempat, kelima. Tapi itu bukan kali keempat, sidang pendengar. Itu bukan kali kelima.
Itu adalah basuh hang untuk, contoh saya datangkan contoh, dengan niat untuk menghilangkan rasa panas di muka. Hal tu tidak dimakruhkan kalau menggunakan air sendiri, dan tidak diharamkan kalau menggunakan air wakaf masjid. Selesai. Hop, permasalahan berwuduk melebihi 3 kali. Balik semula kepada pembicaraan kita minggu lepas. Jadi dalam live FB ni kurang sedikit ni. Tak ada soalan apa-apa pun lagi dalam ni. Mungkin tadi yang terhenti tadi tu, mungkin tak dapat masuk kembali barangkali ni dalam live FB Money FM ni. Sebab live FB Money FM ni mustahak jugalah dalam pengajian kita ni. Mustahak dalam pengajian. Sebab kalaulah nak tunjuk satu-satu perbuatan cara yang disunatkan, kalau semata-mata dengar melalui radio, tak nampak cara buat. Tapi kalau mengikuti live FB, boleh tengok cara buat. Itu kelebihan dia. Kemudian pula boleh mengemukakan soalan yang berkaitan dengan tajuk pembicaraan. Satu laginya, kelebihannya boleh mengulangi dengar kemudian, ataupun tak sempat nak dengar pada masa live kerana ada kesibukan, boleh mengikuti kemudian. Itu kelebihan live FB. Balik semula kepada bicara melepas. Sunat tidak meniga dalam keadaan kita nak kejar solat berjemaah. Dengan imam kat keempat dah. Kalau kita basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, sampai ke basuh 3 kali, kemungkinan kita akan jadi solat seorang diri. Sebab tengok kat keempat ni. Rokok tidak rokok keempat. Maka ketika tu, sunat kita tinggal 3 kali. Tanda ni. Sebab lebih afdal kita kejar berjemaah daripada buat 3 kali ketika berwuduk. Faham tak ni? Satunya nak kejar berjemaah. Satunya nak buat 3 kali. Sama-sama afdal belaka itu. Berjemaah afdal, buat 3 kali afdal. Itu perkara sunat. Tapi kalau nak kejar berjemaah, kena buat sekali-sekali. Kalau buat 3 kali, jemaah kita tak akan sempat kita solat seorang diri. Maka yang afdal ni, utamakan kejar solat berjemaah. Ada ni. Jadi terkadang dalam amalan kita ni, faham tak? Dia jerembung 2 perkara. Faham tak jerembung? Dia jerembung ni, apa ni? Kena pilih mana satu. Kena pilih mana satu. Kena pilih mana satu. Sekarang ni kena pilih. Nak buat 3 kali. Jemaah kamu tak dapat nanti. Kalau kamu nak dapat jemaah, kena cepat-cepat berwuduk. Sekali-sekali sudah dah basuh wuduk tu. Cepat sikit boleh kejar kepada berjemaah tu. Maka dikata tu, sunat kita utamakan kejar untuk dapat solat berjemaah. Ini tikmau kat keempat ni sedang pendengar. Kalau tikmau kat pertama, kedua, kalau kita berwuduk, meniga dan juga melakukan sunat-sunat wuduk yang lain. Sekarang ni, sama juga dengan meniga dan melakukan sunat-sunat wuduk yang lain. Jadi Tok Imam ni wakaf pertama barunya. Qomat pun tak lama laginya. Wakaf pertama, kedua baru Tok Imamnya. Kalau kita buat sunat-sunat wuduk dan kita buat sunat buat 3 kali ni, jemaah memang kita sempat. Tapi mungkinlah akan terlewat 1 rakaat ke. Ketika tu, jangan tinggal sunat wuduk dan jangan tinggal sunat buat 3 kali. Hak kata sunat tinggal 3 kali dan tinggal sunat wuduk ni memang hujung sangat dah. Serta tidak ada harapan untuk berjemaah dengan orang lain. Faham tak ni? Faham tak ni? Serta
tidak ada harapan nak jemaah dengan tu imam yang lain. Tapi kita nampak dah, kawan kita tu baru nak masuk ke masjid. Memang kawan kita tu sempat berjemaah dengan tu imam. Kita kalau tak sempat berjemaah tu imam kerana kita nak utamakan sunat-sunat wuduk ni, sunat meniga ni, kita memang tak sempat dengan tu imam hok mula-mula di hadapan tu. Tapi kita akan sempat berjemaah dengan kawan kita yang baru masuk masjid tu. Maka kita kena buat perkara sunat wuduk dan kita kena buat perkara sunat wuduk dan kita kena buat meniga. Kena buat meniga. Faham tak? Dan memang kita tak sempat dah dengan Tok Imam masjid nombor 1 tu. Betul. Tapi kawan kita tu naik dah. Baru berjemaah dengan Tok Imam. Dia nanti lepas Tok Imam dia akan baru tambah rakaat. Kita boleh berjemaah kawan kita. Maka ketika tu kita jangan tinggal meniga. Kita jangan tinggal meniga. Ni ada satu soalan ni. Kiranya Ustaz, basuh muka kali keempat tu buat dengan niat lain ke dan dikira makruh kan? Sekarang basuh muka kali keempat sebagai wuduk barulah makruh. Tapi kalau 3 kali sesadar, dia masih lagi basuh muka, niat dia bukan wuduk, niat dia nak menghilangkan panas di muka, maka tidak makruh. Gitu. Habis. Jadi berhenti tengah jalan ni. Nak sama balik tadi ni macam terputus hok bicara. Gini. Sekarang ni kawan kita ada baru masuk masjid. Memang kawan kita sempatlah berjemaah dengan Tok Imam tu. 1 rakaat ke ataupun 1 rakaat pun tak dapat, tak apalah. Nanti imam salam dia akan tambah rakaat. Kita lambat sedikit sebab kita nak menyelesaikan perkara sunat 3 berwuduk dan kita nak berwuduk buat 3 kali. Buat 3 kali. Menyebabkan kamu tak sempat dengan Tok Imam ada tu. Tok Imam ada tak sempat. Ni kawan saya baru masuk masjid, dia akan tambah rakaat. Saya akan ikut dia lah. Tu jangan tinggal meniga. Kalau tinggal meniga hukumnya makruh. Ataupun sama-sama lewat ni. Kita 2-3 orang kawan ni. Kita 2-3 orang ni. Sama-sama baru sapa di masjid. Ada ni. Tok Imam kat keempat dah. Tok Imam kat keempat dah. Tapi kita ni 3 orang ni kawan kita ni. Tak apa. Kita tinggal Tok Imam tu. Kita sempurnakan sunat 3 berwuduk. Lambat sekalipun. Tak apa. Ni kita ada 3 orang. Kita boleh buat jemaah yang lain. Maka jangan tinggal sunat meniga. Hak kata sunat tinggal meniga. Tok Imam kat keempat dah. Tok Imam nak sudah semayang dah. Jikalau kita tidak mengharapkan berjemaah dengan orang lain. Barulah sunat tinggal meniga. Macam mana? Kemudian kita pergi pula kepada wajib tinggal meniga. Faham? Wajib jangan meniga. Ayat macam mana? Bunyi-bunyi comel. Sebab ni mungkin panjang ni saya akan bicara ni. Asalnya sunat meniga. Buat 3 kali. Daripada basuh pergelangan tangan sampai ke basuh kaki. Tidak meniga hukumnya makruh. Tiba-tiba ada ketika wajib jangan meniga. Wajib jangan meniga. Kalau dibuat 3 kali, haramlah. Sebab wajib tinggal meniga. Yang saya bicara minggu lepas, kerana waktu sudah nak habis. Atau saya bicara minggu lepas. Satu lagi tu saya akan mau balik bicara minggu lepas. Kerana waktu nak habis. Hak wajib tinggal meniga, tinggal sikit sangat-sangat. Ini orang musafir zaman dulu. Orang musafir padang pasir contohnya, air yang ada tu memang sikit sangat-sangat. Kalau buat 3 kali, tak sapalah basuh kakinya, air habis dah.
Kalau basuh sekali-sekali, sapalah di kaki tu. Kaki kan, basuhan wuduk yang terakhir. Kalau air sikit sangat, wajib jangan meniga dan wajib tinggal perkara-perkara yang sunat. Basuh pergelangan tangan, tinggal. Berkomor-komor masuk ke dalam hidung, tinggal. Kalau air tu sedikit sangat-sangat, maknanya kalau perkara sunat wuduk dilakukan, buat 3 kali pula, sampai ke basuh muka, air habis. Sampai ke basuh tangan sampai ke siku, air habis. Basuh pakat sabun kepala mungkin sempat. Basuh kaki memang tak sempat. Kalau air sedikit sangat seumpama tu, maka wajib tinggal perkara sunat dan wajib tinggal meniga. Air yang terlampau sedikit. Kemudian saya nak fokus pula hak minggu lepas. Hak berkaitan dengan waktu sudah nak habis. Dia sedar subuhnya pukul 7.15. Syuruk terbit matahari kita letaklah 7.20. Letak nombor mudah. Sebab yelah kita ni bukan hak ikuti Talaki Safinatun Najah ni bukan orang Terengganu saja. Yang mana negeri lain-lain, waktu solatnya lain-lain. Jadi saya letak gini. Saya letaknya syuruk terbit matahari habis waktu subuh 7.20. Dia sedar tak sedar 7.15. 7.15. Pada ni. 7.15. Pada ni. 7.15. Dia kena segera pergi bilik air untuk berwuduk. Dia kena segera pergi bilik air untuk berwuduk. Faham tak ni? Ada soalan yang masuk tu, saya mungkin tak respon lah minggu ni. Tengok minggu hadapan lah. Sebab saya tak boleh nak pergi pada soalan ni. Ini tengah fokus kepada satu bicara lain ni. Kalau pergi pada soalan, jadi saya duk fokus ni akan jadi saya pun tergendala jugalah. Kita waktu pun tinggal 10 minit lagi. Sekejap waktu. Cepat waktu berjalan. Hilang juga tu. Duk tengok ke soalan jadi hilang juga. Mana kena segera pergi bilik air. Sebab apa? Tinggal 5 minit je lagi. Masuk bilik air. Faham tak ni? Buat hak wajib-wajib saja. Buat hak wajib-wajib saja. Hak sunat tinggal. Hak sunat tinggal. Buat wajib saja. Kita nak basuh pergelangan tangan. Kita nak bersugi. Kita nak berkomor-komor serta memasukkan hidung. Waktu nak habis dah. Hak sunat tu wajib tinggal. Hak sunat-sunat tu wajib tinggal. Dan termasuk buat 3 kali sunat. Wajib tinggal. Ni. Kenapa wajib tinggal perkara sunat? Kerana nak kejar kewajipan, iaitu solat dalam waktu. Ada ketika perkara sunat tu kalau ditinggalkan hukumnya makruh. Tapi ada ketika perkara sunat tersebut wajib ditinggalkan kerana nak kejar kewajipan. Kalau kita fokus pada perkara sunat, kewajipan kita solat dalam waktu tak dapat buat. Jadi faham tak tika tu? Sekarang jerembung ni yang dia panggil jerembung. Faham tak jerembung? Kalau buat perkara sunat, kewajipan solat dalam waktu tak dapat ditunaikan. Faham tak ni? Kalau nak solat dalam waktu, perkara sunat kena tinggalkan. Kalau sunat kena tinggalkan. Jadi hak tadi berjemaah dengan sunat meniga. Berjemaah pandangan muktamad mazhab Syafi'i sunnatul muakkadah. Atau lelaki. Tapi masyhur kita fardu kifayah. Pandangan muktamad sunnatul muakkadah.
Jadi hak tadi nak kejar berjemaah dengan sunat meniga, sama-sama perkara sunat. Berjemaah pun perkara sunat. Itu pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Meniga pun perkara sunat. Jadi kalau sunat dengan sunat, mana yang kita lebih afdal utamakan? Utamakan solat berjemaah, sebab ada ulama kata fardu kifayah, daripada sunat meniga. Tu sunat dengan sunat. Antara sunat dengan sunat, kita tengok kita nak buat hak mana antara dua sunat ni. Yang mana dua sunat ni jerembung, kena pilih mana satu. Hak sunat jangan tinggal belaka. Tapi sekarang ni terpaksa kena pilih antara dua sunat. Maka kena tengok mana yang lebih afdal kita utamakan. Tetapi sidang pendengar, kalau jerembung antara sunat dengan wajib, macam mana? Kalau jerembung antara sunat dengan wajib, nak bincang lagi, nak kira lagi, ni sunat ni, meniga ni sunat ni, kalau tak buat makruh ni. Tapi kalau buat meniga, subuh pagi ni terbit matahari lah jawapan dia. Jadi kejar supaya dapat solat subuh dalam waktu sebelum syuruk. Apa hukum? Wajib. Tapi iyalah nak kejar wajib, tapi takkan nak tinggal hak sunat. Ni hak ni tak boleh bincang sidang pendengar. Tak boleh bincang. Hak bincang ni mana sidang pendengar? Sunat dengan sunat. Boleh bincang mana yang kita nak utamakan antara dua perkara sunat. Mana hak lebih utama? Kalau kita nak buat sunat atau bukan lebih utama, boleh. Sebab barang sunat dengan sunat. Tak ada ni. Cuma antara sunat dengan sunat ni, ada yang mana kita lebih afdal utamakan satu sunat daripada satu sunat yang lain. Tapi kalau bertembung, ni ada komen di sini, jerembung, bertembung, bertembung. Kalau bertembung wajib dengan sunat, orang tak bincang. Orang tak bincang. Sini maka dahulukan wajib. Kewajipan lagi penting, tinggal yang sunat. Tengok keadaan. Tak ada tengok keadaan dah. Kewajipan kena utamakan. Kalau bertembung wajib dengan sunat, memang wajib dahulukan yang wajib. Tinggal wajib tengok sunat. Tak ada tengok keadaan dah. Tak ada tengok keadaan dah. Sini kewajipan lagi penting, tinggal sunat tengok keadaan. Tengok keadaan tu, keadaan mata sempit. Mana apa tu? Wajib utamakan perkara yang wajib. Wajib tinggalkan yang sunat. Wajib tinggalkan yang sunat. Kalau bertembung antara wajib dan sunat. Sidang pendengar, saya kemungkinan akan erek ke lain. Pada erek, saya akan pergi kepada bicara lain. Saya akan pergi kepada bicara lain. Tapi ni panggil apa ni? Istitrak dia panggil. Istitrak ni, ini bukan tajuk dia bicara di sini, tapi ada relevan dia. Apa ni? Dia panggil tambahan. Istitrak ni apa ni? Kita bicara satu perkara, tapi ada relevan dia, ada serupa dia. Kita pun tupang bicara. Kita pun tupang bicara. Walaupun bukan bicara, pembicaraan kita ni bab wuduk ni. Macam mana dengan nanti tu ni untuk minggu depan, ni untuk minggu depan. Macam mana bertembung qada sembahyang yang wajib bersegera kerana pada masa dahulu tinggal dengan berdosa, dengan kita nak sibuk sembahyang sunat, terutama bulan Ramadan nanti sunat tarawih. Ni permasalahan lain. Kita tajuk kita wuduk, itu tajuk qada sembahyang dengan sunat tarawih. Tetapi ada relevan dia. Ada relevan dia. Kalau kita nak utamakan qada sembahyang, tarawih kita tak buat Kalau kita nak buat tarawih, qada kita akan jadi terkemudian lah. Padat ni. Nanti kita tarawih, kita buat tarawih. Habis tarawih kita buat qada. Sebab apa? Sebab kita tahu dah, kita lambat lagi mati. Panjang angan-angan begitu. Kita mati bila-bila masa. Di satu masa,
Sembahyang dengan syarat yang sama, wuduk yang sama, tutup aurah yang sama, menghadap kiblat yang sama, di saat yang sama. Kita nak sembahyang qada hak wajib bersegera ke, ataupun kita nak tinggal qada yang wajib bersegera, kita nak buat sembahyang tarawih hak sunat. Abang kata apa ni? Bertembung wajib dengan sunat. Nak bincang? Nak bincang? Balik kepada ilmu. Sini ada tulis utamakan yang wajib dan yang sunat. Bukan utamakan wajib, utamakan yang wajib daripada yang sunat. Wajib. Nantilah kita qada dah sebelum sembahyang tarawih. Lepas tu tinggal sekejap qada, kita sembahyang tarawih. Pukul 10-11 malam ataupun esok hari kita sambung qada pula. Tu panggil apa tu? Orang yang tahu dah dilambat lagi mati. Orang yang panjang angan-angan. Pada ni. Ni ada komen dia kata qada solat ramai tak faham, wajib utamakan yang wajib. Tu kena belajar. InsyaAllah akan faham. Kena belajar. Wajib dengan sunat bertembung. Bincang. Sunat dengan sunat kita bincang. Wajib dengan sunat tak boleh nak bincang. Tak boleh. Tak boleh nak bincang tu. Kita sudah penghujung ni. Bab wuduk ni belum selesai lagi ni. Di hujung waktu subuh ni. Dia bangun 7.15 pagi, syuruk 7.20. Dia wajib kena kejar solat dalam waktu. Maka ketika tu perkara sunat 3 berwuduk. Semua sekali perkara sunat. Daripada basuh pergelangan tangan, bersugi, berkomor-komor serta masuk dalam hidung, meniga wajib ditinggalkan. Kalau buat juga berdosa. Wajib ditinggalkan. Sebab apa? Sebab nak kejar kewajipan, iaitu solat subuh dan waktu yang sudah waktunya sangat penghujung. Itu hak keadaan meniga sunat dikerjakan, maka ditinggalkan. Tiba-tiba ketika waktu sudah lewat, waktu sudah nak habis, wajib tinggalkan meniga dan wajib tinggalkan perkara sunat wuduk yang lain. Kenapa wajib ditinggalkan? Kerana wajib kejar untuk dapat solat dalam waktu. Ini dipanggil bertembung antara wajib dan sunat. Tak ada perbincangan. Tak ada nak hak ni ke hak ni. Tak ada. Sidang pendengar, yang nak bincang kalau bertembung sunat dengan sunat. Yang nak bincang bertembung wajib dengan wajib. Ada juga bertembung wajib-wajib. Adalah. Bertembung sunat dengan sunat banyak. Lepas tu kita nak utamakan sunat mana. Tu kita akan bicara. Contoh-contoh dia. Ada juga bertembung wajib dengan wajib. Kita kena utamakan wajib hak mana antara dua wajib. Sebab bertembung ni kena buat satu, kena tinggal satu. Mana hak wajib manakah yang kita kena utamakan? Ni buah penghujung ni sidang pendengar. Buah penghujung insya-Allah. Tuan izinkan kita sama minggu hadapan bertembung wajib dengan sunat. Kalau berlandaskan kepada ilmu, pemahaman ilmu syarak, bertemu wajib dengan sunat, tidak ada perbincangan. Tidak ada perbincangan. Kalau bertemu wajib dengan sunat, wajib dahulukan sunat, wajib dahulukan yang wajib, dan wajib tinggalkan yang sunat. Tiba-tiba yang wajib ditinggalkan, dia buat perkara sunat, hukumnya berdosa. Sebab dia wajib kena buat hak wajib, dia wajib kena tinggal hak sunat. Sebab bertemu wajib dengan sunat, itu tak boleh nak bincang. Jadi insya-Allah kita akan sambunglah minggu hadapan. Jadi pembicaraan sunat meniga ni kira-kira belum lagi selesai molek. Jadi ini minggu 3 dah membicarakan ketika berwuduk sunat meniga. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin
Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.